Dalam bab yang ketiga ini lebih kepada sifat-sifat batin, rohani. Bermula daripada taubat sehinggalah kepada yang ke-12-nya ialah syukur. Kata Syekh, jalan wusul kepada Allah. Jalan wusul maknanya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wusul ni kata masdar ataupun kita bahasa Melayu sebut sebagai kata terbitan daripada kata kerja wasala. Wasala yasilu, wusul, silah, salah, selawat. Itu semua tu antara perkataan-perkataan yang keluar daripada kalimah yang sama, daripada perkataan wasala. Wusul maknanya seseorang itu dari sudut bahasa mudah kita maknanya sampai ataupun ada hubungan dengan Allah. Kalau kita ambil dengan makna silah, kita pun dalam bahasa Melayu guna silaturrahim, maknanya ada hubungan rahim. Silah dengan Allah maknanya ada hubungan dengan Allah. Usul pada Allah maknanya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Depan nanti dia cerita pada kita apa makna usul supaya kita faham usul yang dimaksudkan oleh ulama tasawuf ni usul yang macam mana. Dia kata setelah kami terangkan sepintas lalu tentang manhaj amali ataupun perkara yang berbentuk praktikal yang diambil oleh imam-imam sufi daripada kalam Allah Ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia kata suhbah, ilmu, zikir, khalwah dan sebagainya. Yang ni jadi satu-satu bab yang kita dah lalu di awal kitab ni dulu. Jilid yang pertama, ada jilid yang kedua, sambungan kepada apa? Sifat-sifat yang berada dalam bab yang ketiga ni. Jadi metod amali yang kita lihat disebut di awal kitab ini secara fizikalnya, beberapa perkara yang disebut seseorang itu mestilah bersohbah. Sebelum daripada itu disebut bab bai'ah, bab talqin, bab berbai'ah dengan guru, bab talqin, kemudian suhbah, kemudian ilmu. Last sekali yang kita lihat dalam bab yang sebelum ini ialah berkenaan dengan khalwah. Ternyata dia kata dari segi bentuk dan tempat ia merupakan perbuatan anggota badan. Semua benda yang disebut suhbah zahirlah kita nampak perbuatan itu kita mendampingi guru. Kita mendampingi guru. Siapa guru? Yang kita maklum dalam disiplin ilmu tasawuf ialah bukan guru yang kita nak ambil ilmu daripada dia, tapi kita nak ambil tarbiyah daripada dia. Ada guru yang kita bai'ah dia, ada guru yang kita tak bai'ah, itu lebih umum lagi. Ada guru yang kita berbai'ah dengan dia, maknanya kita buat janji setia dengan dia. Ada guru yang kita tak berbai'ah. Tuan-tuan datang temu dengan guru-guru, tuan-tuan tak berbai'ah pun dengan dia. Balik nanti nak beramal.
sekian-sekian amalan. Nak melazimi tu, nak melazimi ni. Malam nak baca ni, esok nak baca ni, pagi esok nak baca ni, petangnya kena baca ni. Tak ada pun. Tuan-tuan datang duduk, balik. Esok datang pula duduk, balik. Tu guru terlalu umum tu. Umum sangat. Kadang-kadang tak dapat manfaat pun daripada dia. Ilmu pun kita tak dapat manfaat daripada dia. Tarbiyah lebih-lebih lagi. Tak dapat manfaat pun. Lepas tu dia bergantung pada kekurangan yang ada pada murid, kekurangan yang ada pada guru tu pula. Tengok pula guru tu ada kekurangan apa. Lepas tu murid ada kekurangan apa pula. Tu semua tu dilihat dengan sebab kekurangan-kekurangan itulah tak berhasilnya perubahan dalam diri kita. Walaupun mengaji kitab demi kitab, kitab demi kitab. Macam Syekh Sya'rani, awal kitab ni pernah sebut dalam Babus Suhbah. Diceritakan pengalaman dia kan, pengalaman Al-Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ni alim kabir. Seorang yang sangat alim. Imam Sya'rani. Kita alim pun tak, kabir tak, lagi jauh. Jahil kabir ya kita. Jahil, sangat-sangat jahil. Dia alim kabir. Alim saja bergaduh lagi sekarang ni. Sama-sama orang alim, gaduh. Bertelingkah. Soalan berkenaan dengan hujah, dalil. Kata orang ni begini, yang ni kata orang ni begini pula. Yang ni kata, yang ni jawab, yang ni kata, yang ni jawab, yang ni jatuhkan orang ni, yang ni jatuhkan orang ni. Tu alim dah tu. Sama-sama alim. Tapi tak selesai juga jiwa dia. Duduk dalam keadaan merendahkan orang, menjatuhkan orang ni, mengangkat diri sendiri. Tu alim. Kita jahil. Jahil pula bukan setakat jahil biasa, kabir. Jahil besar yang ada di kita. Imam Sya'rani alim kabir. Seorang yang sangat alim. Dia kata, aku lalui jalan dengan cara aku membaca buku. Ni pengalaman dia cerita ni. Tuan-tuan buka balik muka surat awal-awal dulu. Dalam muka surat berapa? Lebih kurang 60 lebih gitulah. Lebih kurang kalau tak silap. Tuan-tuan akan bertemu kisah Imam Sya'rani. Dia kata, awal-awal perjalanan aku baca buku. Aku baca buku Risalah Qushairiyah. Aku baca buku Ihya Ulumuddin. Kan? Tuan-tuan biasa buat gitu. Beli buku kat kedai, pergi Pustaka Mukmin, nak buku Ihya Ulumuddin, beli. Balik baca. Kan? Orang yang jenis suka membaca. Kita ni baca pun malas juga. Apa benda rajin pun tak tahu kita. Orang yang alim suka pula membaca. Baca dia kata. Bila aku baca dia kata. Rupa-rupanya melalui jalan membaca ni dia kata. Aku tersilap dia kata. Tak sampai pun dia kata melalui jalan membaca ni. Lalu aku rasa dengan cara membaca, tengok apa yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya dia, pengalaman Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab tu, duk cuba nak buat lah. Lalu aku pun buat gini. Tengok boleh jadi dengan cara baca Quran, baca sekejap tinggal. Tengok dengan cara semayang duha, semayang duha. Bila dah semayang tak lama, tinggal. Tu itu. Berzikir, dengan cara berzikir, berzikir. Kemudian tak lama, kemudian tinggal zikir, boring. Bangun malam, bangun sekejap, lepas tu tak lama tinggal. Puasa sekejap, lepas tu tinggal. Gitu itu. Tak ada natijah daripada ibadat tu. Tu Syekh Sya'rani cerita. Last sekali dia kata, aku fikir cara lain pula. Aku cari jalan lain pula. Cari jalan yang kedua, jalan yang ketiga. Dia kata, ringkas cerita, dia sebut,
Ibarat aku ni melalui lorong yang sempit, tiada pemandu. Lalu lorong yang sempit yang tak pernah aku lalu, kemudian tiada orang yang memandu perjalanan aku. Maka dia kata, aku tersesat, dia kata. Lambat perjalanan aku. Tengok-tengok keluar jalan sama. Tak pernah lalu jalan tu. Tu yang dia pun mula mencari. Dia mencari dan mencari sehinggalah saya ringkaskan cerita. Akhirnya dia bertemu dengan seorang guru yang bernama Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas. Tu pun payah dia nak terima Syekh Ali Al-Khawas ni. Mula-mula dia duduk dengar orang cerita. Dia kan alim kabir. Alim kabir, orang yang datang mengaji dengan dia penuh masjid. Orang mengaji dengan dia. Dia duduk dengar orang bercerita dalam masjid tu tentang Ali Al-Khawas. Siapa Syekh Ali Al-Khawas ni? Orang dah sebut. Dia ni tukang kasut. Tukang kasut duduk di kaki lima. Tuan-tuan pergi di Seri Gombak tu ada orang duduk di kaki lima tu kan. Tepi kaki lima bank CIMB tu. Dia duduk situ, duduk bertukang kasut di situ. Contoh dia gitulah, ibarat dia Ali Al-Khawas ni, orang duk sebut hebat Ali Al-Khawas ni. Siapa dia? Tukang kasut. Tapi bukan tukang kasut sembarangan ni. Saat orang datang nak bagi pada dia kasut yang rosak, suruh dia baiki, dia ambil kasut, dia tak tengok tuan. Saat orang mari nak ambil balik kasut yang sudah dibaiki, dia bagi, dia tak tengok tuan. Dia tahu kasut mana yang orang tu bagi, tuan mana yang perlu aku pulangkan balik kasut tu. Orang duk cerita gitu. Dia pun pergi nak kenal ni Ali Al-Khawas, sehebat mana orang ini ni. Sehingga orang duk cakap-cakap semua berkenaan dengan Ali Al-Khawas. Sedangkan aku seorang alim kabir, ngajar orang ramai penuh. Maka dia pun pergi tengok sendiri. Rupa-rupanya orang biasa. Tengok orang biasa. Maka dia pun kata, la ja'alallahu waliyan jahilan. Dia ada. Allah Ta'ala tak akan menjadikan seorang wali tu jahil. Dia letak Ali Al-Khawas tu jahil. Sebab apa? Lekeh sangat wali. Apa duduk kaki lima? Duduk baiki kasut je. Duduk di kaki lima jadi khodam pada orang je. Ibarat contoh. Ada seorang sahabat ngaji di Mesir. Dia cerita pengalaman dia ngaji di Mesir. Ada seorang budak Melayu kita. Ada lagi budak Melayu kita ni. Agamawan juga. Hidup dia waktu duduk di Mesir, kalau nak cari dia, tuan-tuan tak payah pergi cari lah di rumah. Tak ada dia di rumah. Pergi cari dia di library. Di kedai-kedai buku. Situ dia duduk. Duduk di kedai-kedai buku. Kita nak cari mana kedai mamak. Itu tempat kita. Bini kita tahu mana Taqwa Seri Gombak ni. Tahu dah orang tua ni tak pergi dah kedai lain. Taqwa Seri Gombak. Dia kalau nak cari dia mana? Library. Perpustakaan ataupun kedai-kedai buku. Situ lah hidup. Duk baca buku. Buku tak ada rumah dia. Tapi situlah dia habiskan masa. Duk baca buku. Buat master. Sampai peringkat buat master di Mesir. Buat BA, habis BA, buat master. Alim kabir. Seorang yang alim kabir. Sehingga orang Arab, Syekh Arab ni, sebut apa kepada budak Melayu? Dia kata, kun kal Ayyub. Nama dia Ayyub. Kun kal Ayyub. Mung kena jadi macam Ayub tu. Baru balik Malaysia alim. Ni dok masak. Duk sama-sama anak Melayu. Rumah kan dia Mesir kan dia ada rumah anak Melayu. Saya tak kata semua gitu kan. Saya sebut contoh ni. Saat gitu tuan-tuan duk bayang, budak Mesir gitu ada. Tak semua gitu. Ramai yang rajin. Ada yang jenis macam tu. Pergi duduk sebab kuliah tak wajib. Dululah sistem, sekarang saya tak tahulah. Kuliah tak wajib pergi. Yang pentingnya masuk periksa dulu habis.
Dulu habis. Maknanya baca sendiri boleh, pergi mengaji sendiri boleh, pergi bertemu dengan guru dalam bilik dia sendiri pun boleh. Maknanya kuliah hadir dalam kuliah rasmi tu tak wajib. Dulu. Ni cerita zaman Jepun ni. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang saya tak tahu, puluh tahun dah tak pergi ni. Balik 2000 tak pergi lah. 20 tahun lebih kurang tak pergi belah sana. Baik. Nak sebutnya ialah siapa peringkat, kadang-kadang syekh-syekh Arab ni baca kitab tentang nahwu ni, orang tak faham. Orang panggil Syekh Ayub ni, engkau tolong jelaskan. Dia pun bangun hurai dalam bahasa Arab, orang faham. Ada pengalaman seorang sahabat pergi bertemu dengan Ustaz Ayub ni. Tanya Ustaz, esok nak pergi esok ni, nak baca apa? Dia kata besar, luas sangat silibus. Dia pun duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun kata, baca muka surat ni, yang ni tak payah, yang ni baca, yang ni tak payah, yang ni baca, yang ni tak payah, yang ni baca. Balik dia kata baca yang tu sebiji keluar. Itu antara anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Sehinggalah dia habis master balik Malaysia hijau dengan kerajaan sekejap, tapi tak nak ambil gaji. Tak nak ambil gaji. Balik daripada mengajar sekolah, pergi jadi nelayan. Pergi jadi nelayan, cari tangkap ikan, jual ikan. Gaji tak nak. Tengok orang. Gitu sekali orang ni jaga kita, bedah semua. Klaim perjalanan 10 km, 20 dia klaim. Zaman ada klaim lah. Zaman ada klaim. Kerajaan baru ni. Nampak ceria ya. Kok ada klaim pula. Cuma nak sebut gitu. Klaim berapa? 20 km, klaim 30. Kalau dulu. Sekarang ni boleh jadi ditaklimatkan oleh pegawai dah. Nak cek mana kilometer, cek dalam Google Map dia kata. Buka dalam Google Map pun bagi tahu. Daripada rumah engkau ke tempat tu 25 kena tulis. Sekarang ni orang boleh cek dah. Dulu mana ada. Duk main agak-agak gitu, aku nak buat 50 dia claim. 50 km cerita bab claim pula. Nak cerita bab wali ni. Kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan orang ni biasa dia. Biasa sangat. Tapi dia wali min awliya'illahi salihin. Duduk buat kasut itu. Bila Syekh Sya'rani ni kata begitu, la ja'alallahu waliyan jahilan, maka Ali Al-Khawas dengar perkataan yang keluar di mulut Syekh Sya'rani. Dia pun kata, ja'alallahu lahu 'allama. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan dia wali, pasti dia akan mengajarkannya. Itu jawab Syekh Ali Al-Khawas. Tak puas hati. Syekh Sya'rani tak puas hati. Sebab yang ni kata gini, dia jawab kan. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan dia seorang wali, walaupun kau nampak dia jahil, tak erti apa-apa, Allah Ta'ala boleh ambil tugas sendiri, tak perlu melalui seseorang pun, Allah Ta'ala boleh hajar. Dia kata. Apatah lagi kau tak kenal pun sejarah hidup aku. Duk dengar daripada orang-orang, kemudian kau datang tengok. Cuma perkataan tu saya sebutlah. Ibaratnya begitulah. Mu baru kenal aku, dengar daripada orang ramai tentang aku, tiba-tiba mari tengok seolah-olah aku ni lekeh sangat. Maka mu kata aku macam mana nak jadi wali ni, seorang jahil duk tepi jalan gini je. Maka jawab Syekh Ali Al-Khawas, dia kata, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tanggungjawab, ajar sendiri orang tu untuk jadi wali min awliya'illahi salih. Tak puas hati. Panjanglah cerita dia. Ringkasnya ialah, sehinggalah satu ketika, ni cerita pengalaman alim kabir ni, mencari guru. Kalau kita yang jahil kabir ni, tak berasa perlu pada guru, memang, nak kata macam mana, faham-faham sendiri. Gitu. Kalau kita yang jahil teramat banyak ni, berasa tak perlu kepada orang bawa kita mengenal Allah. Maknanya, gitu lah, faham-faham sendiri. Kalau orang alim kabir macam Sya'rani ni pun pergi cari guru, setelah dia jadi orang alim dah, maknanya kita mimbabi aula lah dia kata. Lebih patut mencari orang yang boleh bimbing bawa kita menuju Allah. Tengok depan nanti dicerita bab usul. Lalu berlaku satu kes, nak jadi ke cerita, skrip dia. Akhirnya melutut Syekh Sya'rani ni
kepada guru di Ali Al-Khawas ni. Dia balik mengajar malam, orang mengaji dengan dia ramai. Jadi habis kelas malam balik ke rumah dia. Dia berhajat dengan bini dia. Tapi bini dia tak nak layan dia. Dia berhajat dengan bini dia tak nak layan. Dengan syarat bini dia kata, mu kena jadi keldai, aku duduk atas belakang. Supaya musang berjanggut. Gitu. Kisah ni disebut dalam kitab-kitab ni. Syekh Sya'rani sendiri cerita pengalaman dia. Lalu dia pun naik duduk atas belakang jadi keldai, pusing macam raja lah, sultan. Orang tua, perempuan duduk atas belakang dia. Perempuan tu sihat pula tu. Lepas tu pakai rotan pula tu, bedah. Allah kesian dia. Ditunggangi nafsu kita. Kalau tak ditarbiyah, kita akan ditunggangi nafsu walau duduk dalam ibadat. Ingat tu. Walau kita duduk dalam ibadat, ditunggangi nafsu. Tu gambaran dia. Ditunggangi nafsu sebab nak kepada bini, nak kepada apa, nak kepada memenuhi keinginan kita. Sanggup ditunggangi oleh nafsu. Ada orang bergaduh kan, bercerai-berai sebab apa? Dia tak layan saya. Gitu begini. Hak tu kira kemudian lah. Nak ceritanya kita sanggup sampai begitu. Biar anak besar, anak ramai pun kita bercerai sebab apa? Mu malah layan aku. Ditunggangi nafsu. Siapa tak nampak dah sabar. Tak ada sabar. Hatta duduk dalam ibadat dah. Sepanjang solat 3 rakaat maghrib tadi khusyuk. Hujung dah duduk dia apa di tahiyat akhir. Khusyuk juga aku semayang ni habis cerita. Di hujung tasyahud dah. Ditunggangi nafsu juga. Iblis duk cuba dah. Tu kalau kita tak duduk dalam tarbiyah. Gitu. Tak sedar tu. Kadang-kadang perasaan-perasaan tu mari ujub dalam diri kita. Sebab ujub ni dia berlaku seorang diri. Bukannya kita sebut mulut. Dalam diri kita duk perasan aku ni orang baik. Gitu. Ujub ni memakan pahala amal. Bahaya. Duduk dalam soleh lagi. Duduk dalam soleh nampak kita baik, nampak orang lain tak baik dah. Yang tak mari masjid tak baik. Yang tak menyokong kita tak baik. Tu yang duk caci. Tu keluar mulut dah tu. Lebih daripada ujub dah tu. Bila caci orang tu takabur dah nama dia. Nampak kita lebih hina orang dah tu. Tu tak sedar tu kadang-kadang benda tu berlaku. Tu orang yang tidak usul pada Tuhan gitu. Baik. Nak cerita Syekh Sya'rani tadi. Bila dah begitu, lepas 7 pusingan semua dah, letih lah. Kemudian esoknya bangun lewat dah dia. Bila bangun lewat, kalut-kalut. Lepas subuh ada kuliah subuh, anak murid tunggu ramai. Gi dia tanpa sempat mandi wajib. Sebab nak kejar ni, nak bagi kuliah ni pada anak murid ni. Nanti anak murid kata pula, mana untuk guru ni tak hari ni. Gi dia mengajar. Temu dengan apa? Dengan Ali Al-Khawas. Dia tengok Ali Al-Khawas, mesti dia kata, Allah Ta'ala tak akan menjadikan wali itu seorang yang jahil. Apa jawab Ali Al-Khawas? Dia kata, mu tak malu kau mu datang masjid beribadat dalam keadaan kau tak mandi hadas. Terkejut dia, kena gitu. Saya ingat waktu di Jordan dulu ada member-member duk cerita. Ada doktor-doktor kuliah syariah yang budak-budak kita pergi masuk tak sempat semayang subuh kan, kalut-kalut musim sejuk terutamanya kan. Musim sejuk ni malam panjang, siang pendek. Tidur dalam sejuk itu sedap dengan kain selimut tebal. Balik tidur sedar-sedar pukul 8.30. Kelas pukul 8 berlari, pergi tak semayang subuh dah. Si anak qada pani lah kira. Masuk kelas syekh kata mu pergi qada semayang, pergi semayang dulu. Dia kata mu tak semayang lagi. Terkejut kita. Dapat guru yang jenis gitu. Kita duk berasa tak ada orang tahu, rupanya ada orang tahu, rupanya rohani itu. Kita duk berasa tak ada orang boleh baca kita, rupanya ada orang yang boleh baca. Tapi orang yang jenis gitu, dia bukan bukan sengaja nak mengaibkan kita. Tak ada lah mu ni begian, tak ada, kecuali kita tanya dia ataupun dia nak betul nak baiki kita dan sebagainya. Cuma nak sebutnya ialah Syekh Sya'rani seorang alim kabir, pergi cari guru. Temu dia akhir sekali dengan Ali Al-Khawas. Panjanglah kisah dia tuan-tuan, cari lah.
Kisah Ali Al-Khawas dengan Syekh Sya'rani ni. Lalu dia jadi murid lah kepada Syekh Ali Al-Khawas ni. Baik. Jadi dalam banyak-banyak guru ni, ada guru yang kita berbai'ah dengan dia. Ada yang tak bai'ah dengan dia. Ada guru yang kita tak berbai'ah dengan dia. Yang ni yang terlalu ramah ni, kita tak berbai'ah pun dengan dia. Pagi ambil apa dengan dia? Ambil ilmu lah. Dia ngajar fiqh, kita ngaji fiqh. Dia ngajar apa? Dia ngajar usuluddin, kita ngaji usuluddin. Dia ngajar ilmu perubatan Islam, kita pakat jadi pengamal perubatan Islam. Dia ngajar sirah, kita ngaji sirah. Dia ngajar apa lagi? Dia ngajar faraid, kita mengaji faraid. Dia mengajar apa? Ilmu apa yang dia mengajar, kita mengaji. So kita dapat apa? Ilmu. Tu kalau dapat. Duk 45 minit, bini tanya, mengaji apa tadi? Tak ingat. Tu belum tentu lagi dapat ilmu. Duk saja, boleh saja. Tak apalah, pahala tu kira lain lah. Nak cerita bab tarbiyah ni. Duduk saja boleh pahala. Dah majlis ilmu, majlis-majlis yang baik ni. Cuma nak sebutnya, manfaat yang lebih besar lagi sepatutnya yang kita dapat. So yang banyaknya, kita duduk dalam keadaan guru yang ada depan kita mengaji dengan dia, kita tak ambil pun bai'ah dengan dia. Okey, yang tu terlalu umum. Kita kecil lagi, kita pergi dengan guru yang kita ambil bai'ah. Okey, guru yang kita ambil bai'ah ni pula, ada dua pula. Ada orang yang pergi bertemu dengan guru, dia ambil bai'ah. Bai'ah ni perjanjian lah. Dalam sejarah kan ada bai'atul aqabah dan perjanjian aqabah dan sebagainya. Bai'ah ni perjanjian. Ada guru yang kita ambil bai'ah. Bai'ah tu bai'ah apa pula? Ada bai'ah yang kita ambil, nama dia bai'ah tabarruk. Bai'ah nak ambil barakah dia. Bai'ah nak ambil barakah, tentang dia ambil dengan siapa-siapa pun. Tak ada masalah yang tu. Bai'ah barakah, tabarruk dipanggil. Yang kedua, yang ni yang nak cerita ni, jalan usul kita. Bai'ah dipanggil bai'ah suluk dipanggil. Bai'ah kita dengan dia untuk dididik dan ditarbiyah. Untuk dididik dan ditarbiyah. Bila kita bai'ah dengan dia untuk dididik dan tarbiyah, akan berlaku peningkatan rohani dalam diri kita. Tapi bergantung kepada tahap riyadhah dan mujahadah kita. Takut mari kekurangan di balik kita. Kekurangan di balik kita. Bai'ah dah? Bai'ah dah. Guru mana? Guru suluk. Maknanya bai'ah tu bai'ah suluk dah. Bai'ah untuk dididik dan ditarbiyah. Tapi bila guru bagi amal, tak beramal. Guru suruh baca yang ni, tak baca. Guru suruh buat gini, tak buat. Bahkan kita jadi makin lama makin jauh, makin lama makin nak tinggal, makin lama makin tak nak beramal. Itu kekurangan yang ada pada kita sebagai murid. Tak meningkat juga rohani kita. Sebab tu guru suluk ni seorang je ada dalam hidup kita. Setiap murid yang nak usul pada Allah Ta'ala, guru suluk ni seorang je. Dia ibarat, yang selalu saya sebut, dia ibarat seperti ayah kita, ayah kandung. Ayah kandung ni tak ada dua, seorang je ayah kandung. Lepas tu yang ramai-ramai kita duk pergi kutip ilmu dengan dia tu, yang tu macam pok saudara. Pok saudara ramai, adik-beradik ayah kita ramai, adik-beradik mak kita ramai. Tak ramai lah pok saudara kita. Pok saudara belah ayah 10 orang, pok saudara sebelah mak 10 orang. Dah 20 orang dah kita ada pok saudara. Tapi ayah seorang je. Guru suluk ataupun guru yang kita ambil bai'ah suluk dengan dia hanya seorang sahaja. Yang seorang ni yang kita jadikan jalan untuk kita dididik dan ditarbiyah. Yang ni yang kita kena follow dan kena ikut nasihat dia. Macam Syekh Sya'rani tadi, Ali Al-Khawas tu. Sebab tu kalau kita berasa malas, tak nak ambil jalan lain pula, nak tinggal, kena pergi minta izin dengan dia. Minta izin, saya nak keluar daripada perjalanan di bawah didikan dia, nak pergi didikan orang lain pula. Tapi kat baliknya dia berlaku tu kerana nafsu kita.
Tengok orang ni, oh orang ni ada kelebihan banyak, oh orang ni tak ada, dia ni tak ada kelebihan banyak. Tinggal dia minta izin dengan Syekh nak keluar daripada ni. Nak pergi duduk bawah tarbiyah orang lain pula. Pergi 3 tahun duduk bawah ni tak sesuai nak cari orang lain pula. Gitu jadi. Tak selesai sampai bila-bila. Pergi sekejap dengan orang ni, rasa tak sesuai, rasa tak sedap, tinggal 5 tahun, pergi dengan orang lain pula, 5 tahun pula, pergi dengan orang lain pula, tak sampai ke bila itu. Sebab tu ghalibnya bila kita pergi duduk dengan di bawah didikan seorang guru bai'ah suluk ni, ghalibnya kadang-kadang kalau kita nak keluar juga kadang-kadang Syekh tak izin. Syekh tak izin sebab dia tahu kita minta tu kerana nafsu kita. Kita pergi duduk dengan orang lain tak beramal juga mung ni. Dia ni malah dah. Aku suruh mu beramal tak banyak pun sikit je. Tak juga. Kalau mu berasa nak pergi dengan orang lain, mu boleh beramal, gilah. Mu tak beramal juga. Tapi kadang-kadang Syekh izin pergi tak apalah, aku lepaskan engkau. Ibarat seorang ayah melepaskan anak dia pergi duduk dengan orang lain. Gitu ibarat dia. Cuma nak sebutnya ialah guru tu banyak jenis pula. Banyak jenis. Jadi nak suruh kita ni wusul pada Allah Ta'ala, mesti kena ada guru yang kita ambil bai'ah suluk. Dalam bab-bab dulu duk cerita dah pada kita tu, nak suruh wusul ni. Depan nanti dicerita macam mana wusul. Baik. Maka dia kata, yang kita duk lihat dalam bab-bab dulu tu, dalam fasal-fasal dulu, suhbah, ilmu, zikir, khalwah dan sebagainya, semua tu dari segi bentuk dan tempat, ia merupakan perbuatan anggota badan. Dan dari segi roh dan jauharnya, ia adalah gerak laku hati. Suhbah ada kesan rohani dia, ilmu ada kesan rohani dia, zikir ada kesan rohani. Walaupun nampak pada zahirnya perbuatan tu berlaku pada fizikal kita. Kita pergi follow majlis dia, kita pergi ikut mana dia pergi, kita pergi kita duduk dengan dia. Nampak fizikal kita lah duduk sekali dengan dia, tapi dalam tu ada roh dan jauharnya dia kata. Maka dia kata di sana perlu kepada keterangan tentang gerak laku hati, tentang perjalanan yang khusus terhadap keadaan hati serta sifat-sifat nafsu dari aspek rohani, kerana asal manhaj ini adalah memperbetulkan hati, mengubatinya dari segala penyakit serta menghiasinya dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik, Syekh sebut jalan menuju Allah ialah dengan tingkatan-tingkatan hati. Ini saya sebut tadi, peningkatan rohani itu akan berlaku. Kalau kita mengabaikan apa yang guru suruh kita buat. Tapi kalau kita buat ataupun kita beramal sekejap lepas tu kita tinggal apa yang Syekh buat, apa yang guru suruh, jawab dia tak ada hasil lah. Dia serupa dengan apa? Serupa dengan guru jasmani kita lah. Ataupun doktor penyakit jasmani kita. Doktor penyakit jasmani, tuan-tuan pergi klinik, pergi hospital, jumpa dengan dia. Dia pun cek, tengok pak cik ni ada banyak juga ni simptom-simptom ni. Tak apalah, saya bagi ubat, tapi di peringkat awal lagi saya bagi ubat. Yang ni balik makan 2 biji sebelum makan, yang ni 1 biji selepas makan, yang ni makan malam, yang ni makan pagi, yang ni makan tengah hari, yang ni makan itu ini dan sebagainya. Dia saya dah tulis siap tu, ikut dos tu. Kita balik simpan ubat tu, apa jadi? Tak ada apa berlaku pada di tubuh kita. Balik letak atas peti ais kita, tak makan tak apa. Lepas tu pergi pula bertemu dengan dia. Pak cik, makan tak ubat yang saya bagi hari tu? Kadang-kadang doktor pun boleh tahu. Sebab apa? Dia tengok tubuh kita macam tak ada kesan apa je dengan ubat ni. Saya makan dah. Makan dah tu sebab ilmu sains ni dia try and error. Tak sesuai dengan ubat ni, saya bagi ubat lain pula, antibiotik lain pula dia bagi. Adapun perjalanan menuju Allah Ta'ala ni tidak, dia tidak try and error. Apa yang Allah Ta'ala sebut, sebab tu apa dia sebut dalam ni, awal-awal bab-bab ni semuanya didatangkan kalam Allah, didatangkan sunnah Nabi dia tu. Semuanya bersandar kepada kalam Allah, bersandarkan kepada apa yang Nabi sebut, maknanya sunnah daripada Nabi. Perbuatan suhbah, ilmu, zikir, khalwah, semua sekali itu semua ada sandaran-sandaran Quran dan sunnah. Baik.
Ibarat gitu, kalau nak sembuh, kena follow apa yang Syekh sebut. Baik. Jalan menuju Allah Ta'ala ialah dengan tingkatan-tingkatan hati. Seperti apa? Taubat. Nanti dia akan cerita satu-satu bab. Taubat, dia kata bermula dengan taubat, kemudian muhasabah, kemudian takut, kemudian berharap, muraqabah dan sebagainya. Ada 12. Nanti dia pecah-pecahkan jadi fasal-fasal. Melalui sifat tersebut, seseorang salik orang yang melalui jalan tarbiyah, dinamakan jalan suluk, menghiasi dirinya dalam tarik menuju ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Ma'rifatullah, mengenal Tuhan, iaitu dengan ma'rifah dzauqiyah. Ma'rifatullah dengan ma'rifah dzauqiyah. Ma'rifah dzauqiyah ni ialah kenal Tuhan melalui cara rasa. Sebab Tuhan ni bukan berjisim, berjirim. Macam kita kenal fulan bin fulan. Kalau kita kenal fulan bin fulan, mu kenal tak dia ni? Zaid bin apa? Zaid bin Abdullah. Contoh. Oh, kenal. Ataupun tak kenal. Tu yang gelap-gelap tu, yang putih-putih tu, yang apa, yang rambut kerinting, yang rambut itu, yang tinggi-tinggi. Iyalah mengenal manusia. Allah Ta'ala bukan boleh mengenal gitu. Yang apa, yang duduk di aras tu, tidak gitu. Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala ni mukhalafah dengan makhluk, tak serupa dengan makhluk. Kalau kita boleh sifat Allah Ta'ala ada betih, ada kaki, duk sila, jawab dia, itu pun tidak Tuhan gitu. Sebab tu dia kata ma'rifatullah ni dengan ma'rifah dzauqiyah. Ma'rifah melalui rasa. Melalui rasa. Sebab dia tak boleh kita nak capai dengan panca indera, tapi kita boleh capai dengan sir rohani kita ataupun qalbun kita, iaitu dengan ma'rifah dzauqiyah, serta sampai ke maqam ihsan yang tidak terbatas martabatnya. Bukan yang dikehendaki dengan wusul ataupun sampai kepada Allah Ta'ala dengan makna yang difahami di antara zat-zat sesuatu kerana Allah Ta'ala terlalu mulia untuk dibatasi oleh tempat atau masa. Gitu. Kalau tuan-tuan duk dengar orang-orang tasawuf bercakap kan, dia ni sampai dah. Bahasa Melayu kita kan, dia ni orang yang sampai ni. Sampai tu apa maksud dia? Kalau bahasa Arab kan biasa duk guna dalam buku fulanun wasil. Ni orang yang sampai. Ataupun fulan ahlul wusul. Dia ni kalangan orang-orang yang sampai. Apa makna sampai? Apa makna sampai? Sampai itu maknanya kita tahu dengan ilmu secara hakiki. Tahu dengan ilmu secara hakiki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang hakiki. Ilmu yang hakiki, dia akan sampai satu tahap kita hanya menyaksikan je apa yang Allah Ta'ala buat. Hati kita tak gelisah. Sebab apa? Semuanya perbuatan dia. Apa saja yang duk mari dalam hidup kita, duk mari depan kita dalam hidup kita ni, yang kita nak tempuh ke depan ni, berapa lama lagi duk ada depan kita ni? Tak tahu umur kita nak habis bila, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, so macam-macam lagi benda nak berlaku depan mata kita. Kalau tuan-tuan di peringkat anak, apa anak akan jadi? Anak nak jadi apa? Kita sendiri nak kerja apa? Nak jadi apa nanti? Tu semua yang mendatang depan kita tu, baik ke tak baik ke dia, semuanya ialah af'al Allah. So kita duduk dalam keadaan menyaksi apa yang Allah Ta'ala nak buat. Kita sedang menyaksi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situ ada sifat ni, situ ada sifat ni. So kita jadi seorang hamba yang sedang menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala. Jiwa kita tak gelisah. Dapat pun biasa, tak dapat pun tak ada masalah. Dapat orang bagi, kita ambil. Orang tak bagi, kita tak gelisah. Kenapa tak bagi pada aku? Aku orang paling lama sekali berjuang, contoh. Tak ada, tak gelisah. Aku balik jadi nelayan pun tak apa. Contoh, ayat tuan-tuan duk dengar kan seminggu dua ni kan. Orang duk viral, se-viral-viralnya. Gitu. Tuan-tuan pun duk baca juga. Lepas tu tengok komen dekat Allah, aku menitih air mata lah baca. Kita menitih air mata je lah. Orang tu jiwa dia cuti. Tak ada apa pun. Mu bagi tak apa, tak bagi pun tak apa.
Sebab apa? Al-Mu'izzu Allah, Al-Mudhillu Allah, Al-Mu'ti Allah, yang mengambil pun Allah. Dia nak angkat pun dia apa yang angkat pun dia. Kalau aku diangkat, dia je yang mengangkat. Kalau aku tak diangkat, dia tak angkat aku. Allah Ta'ala. So dia duduk dalam keadaan menyaksikan apa yang Allah Ta'ala nak. Kalau Allah Ta'ala nak aku, gilah kok mana pun. Ada dah orang lain naik. Orang lain tu akan turun. Aku juga akan naik nanti. Sebab tu jiwa dia tak gelisah. Tunggu sampai masa je. Sampai masa, aku akan naik juga. Kalau Allah Ta'ala nak aku naik. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak dia naik, usaha kok mana tak naik. Kita janji bukan 2 tahun je kok. Contoh tuan-tuan. Bukan janji 2 tahun je kok akan berlaku pertukaran kok. Tak naik juga dia tu. Aduh, kita jenuh ikhtiar. Pakai orang ni dan sebagainya lah. Tak naik juga. Pas nak jadi nombor berapa aku ni? Yang ke-8 dok, 9, 10, ke 100 kau. Contoh. Contoh tu tuan-tuan celak mata sikit. Nak cerita bab tasawuf ni. Tapi nak kena gi juga kok tu. Barulah celak mata. Nampak fulan bin fulan ni. Ustaz ni maksudkan ni. Dok nak cerita tasawuf. Allah Ta'ala tu yang mengangkat, yang menurunkan. Dia nak balik ke mana? Ikut dia. Kita yang melihat ni, Allah Ta'ala nak gitu. Dia bijak sungguh perancangan dia. Orang yang tak nampak, jawab dia gelisah. Tak puas hati. Tak puas hati, gelisah, caci, maki. Boleh dosa, tak pasal-pasal. Percuma dosa. Tu nak sebut kenapa jiwa jadi tak puas hati. Saat tak musyahadah pada Allah Ta'ala. Tak puas hati, Riza anak berapa dapat? Katakanlah kita duk hantar siang malam pergi tuition. Ni jauh sikit daripada politik. Siang malam pergi hantar dia. Saya pergi satu masjid, imam dia, lepas daripada sembahyang maghrib, salam, Ustaz saya minta izin nak keluar pergi hantar anak tuition. Okey, tak ada masalah. Pergi hantar anak tuition ni, syak ada pula dia. Lepas tu saya nak balik ambil anak tuition pula ni. Hantar ambil anak tuition siang malam. Berapa result anak keluar? SPM 3A. Kecewa tak? Kecewa tak? Kecewa dia datang tu biasa. Normal, sifat manusia. Kecewa siapa peringkat tak nampak Tuhan ke apa? Kalau siapa peringkat kecewa siapa peringkat tak nampak yang Allah Ta'ala yang tak nak bagi pada anak kita A penuh ataupun tak dapat A. Tak nampak dah yang Allah Ta'ala penentu. Jawab dia putus tu kita dengan Allah Ta'ala. Dia nak suruh sampai ke tahap ihsan tu. Sebab tu dia kata ihsan tadi. Ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Mu duduk dalam keadaan jadi hamba, mu nampak Tuhan. Mu duduk dalam keadaan jadi hamba. Kalau tuan-tuan terjemah ta'bud tu maknanya beribadat je. Tuan-tuan duk teringat ketika beribadat saja. Dak, mu jadi hamba saat tu mu menyaksikan Tuhan. Menyaksikan perbuatan tu perbuatan Allah Ta'ala berlaku atas kita. Allah Ta'ala nak gini berlaku begini. Allah Ta'ala tak nak gini, tak berlaku gini. Buatlah macam mana pun. Kalau Allah tak nak, tak ada. Itu dalam kitab Lamiyah Al-Imam Ibn Wardi yang kita baca syair Imam Ibn Wardi. Disebut dah, kalau kau duduk saja dia dah. Rezeki tu Allah Ta'ala nak bagi pada kau, dia akan bagi. Duduk di rumah, malah kerja kita katakanlah. Tapi roliknya orang tasawuf dia bukan malah, bukan sebab malah dia duduk di rumah tu. Dia Allah Ta'ala letak di maqam tajrid. Dia Allah Ta'ala tak letak dah di maqam kasbi. Kita ni Allah Ta'ala letak di maqam kasbi. So kita kena keluar buat kerja. Buat kerja tu bukannya nak beritahu Allah Ta'ala aku keluar ni mewajib bagi rezeki. Dah. Kita keluar tu nak tunjuk bahawa aku ni hamba pada engkau. So bila aku hamba, aku buat yang kau suruh. Sebab itu jalan pahala. Mu nak bagi tak nak bagi pulang pada engkau. Macam kita duduk doa, minta dengan Allah. Ya Allah bagi tu, bagi ni, bagi tu, bagi ni. Bukan paksa Tuhan tu. Menzahirkan ubudiyah kita pada Allah. Nak tunjuk yang kita ni memang sangat-sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Aku tak paksa pun, pulang pada engkau lah. Aku hanya sebut je, ya Allah tolonglah COVID-19 ni dah mula merebak, 129 orang dah positif. Bertambah, paling dekat dengan kita nu Melawati. Belah sini paling dekat dengan kita sampai di dah. Tuan-tuan bayang dekat ya. Budak yang pergi salon kan. Budak yang pergi salon.
Rupa-rupanya positif dia. Tuan-tuan bayang, kalau dia pergi dalam keadaan positif, dia naik eskalator. Dia pegang eskalator. Lepas tu orang belakang mana tahu naik pegang pula tempat tu. Tu yang ulama-ulama mula mengeluarkan fatwa-fatwa tu. Kalau sampai peringkat darurat, tak wajib sembahyang Jumaat. Boleh jadi haji pun tak wajib tahun ni. Tu sampai peringkat tu ulama duk fikir sekarang ni, tengok suasana-suasana yang berlaku. Cuma nak sebutnya, siapa yang mendatangkan? Allah. Sebab tu la malja wala manja illa ilaik. Tak ada tempat dah. Kita nak berharap pada siapa? Sanitizer habis. Carilah dalam Shopee, Lazada. Shopee, Lazada tahu. Allah bagusnya tuan-tuan. Orang-orang muda habis duit kat situ lah. Cari dalam Shopee, dalam Lazada. Sekarang ni orang mula keluarkan dah produk tu dalam bukan nama-nama glamour, nama-nama biasa pun banyak dah keluar. Di farmasi-farmasi ada jual. Cuma nak sebutnya, kita dah bergantung dengan tu juga. Kita dah berasa boleh selamat ni, pergi cari beli banyak, simpan stok banyak-banyak. Dengan Tuhan tak pernah minta dengan Allah. Mintalah. Sebab tu saya selalu baca, Allahumma ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal. Tolonglah berlembut dengan kami. Apa yang kau nak turunkan tu. Benda yang turun kecil tuan-tuan. Bukan senjata saintifik yang dicipta oleh manusia dah. Tak perlu peluru berpandu. Tak nampak dengan mata Allah Ta'ala boleh matikan manusia. Ni ultuf bina fima nazal. Tolong ya Allah berlemah lembutlah dengan kami. Sebab benda sekecil mana mata kami tak nampak, kena di kami, mati. Mati. Masalahnya mati tu yang orang takut yo. Mati kita dengan sebab satu virus yang kita tak nampak. Dia boleh duduk di permukaan selama 9 hari. Kalau tak silap saya, tuan-tuan baca balik kenaan dengan tu. Boleh duduk, maknanya kalau kita lalu tempat tu ada, kita pegang, di kita pula kena. Balik tak basuh tangan pula dengan sanitizer tu, kena pula dengan anak itu. Anak kita pula kena. Positif lah kau. Mudahnya dia merebak. Yang terbaru yang diviralkan di melawati mall. Terdekat sangat dengan kita. Baik. Cuma nak sebutnya, saat kita nampak sesuatu duk mari itu, siapa yang mendatangkan? Allah. So tawajuh pada Allah. Tawajuh pada Allah, minta dengan Allah. Sebab apa? Dia saja yang boleh menolak balik bala-bala tersebut. Sebagaimana yang duk berlaku pada Fir'aun dulu gitu. Fa arsalna alaihim tufan. Aku hantar dalam bentuk tentera aku yang besar, taufan. Insya sekejap, lepas tu buat pula perangai jahat. Fa arsalna alaihim tufan wal jarad. Aku hantar yang kecil sikit, iaitu belalang. Insya sekejap, buat pula kufur pula. Wal qummal, lebih kecil daripada tu lagi, pijat. Yang kecil-kecil tu, yang duduk di telinga kucing tu kadang-kadang. Yang kita tak nampak kadang-kadang dengan mata kasar. Kecil lagi. Insya sekejap, lepas tu balik kufur mula. Wal qummala wadh-dhafadi'. Kata Allah Ta'ala kuat mari. Waddam lah sekali darah. Aku jadikan air, semua air darah. Tak insah juga degil. Puak-puak tu lagi kuat daripada kita, tuan-tuan. Body dia lagi kuat daripada kita. Kita buat rumah dengan bata sekeping-sekeping siap dah. Mereka ni zaman dulu buat bukit tu dengan bukit tu mereka tempur untuk jadi rumah. Gagah perkasanya mereka mati dengan sebab tentera yang kecil-kecil ni je. Tu saat kalau kita duk tengok Allah lah, jawab dia. Kerdil sangat-sangat kita, tak ada apa. Nak lawan Tuhan apa? Kita tak ada kekuatan apa. Lawan dengan benda tak nampak, mati kita. Lawan dengan benda nampak, tak tahu. Kalau mari taufan melambung ke mana kita tak tahu. Mari air besar, tak tahu ke mana kita hanyut. Ni yang tak nampak, mu tak boleh lawan dah aku. Sebab tu orang yang nampak ke Allah, takutnya pada Allah Ta'ala. Kerdil sangat dengan Allah Ta'ala. Anak so siapa rasa gitu? Musyahadah pada Allah Ta'ala tu. Ihsan tu. Tu dipanggil ma'rifatullah melalui ma'rifah dzauqiyah. Ma'rifah rasa. Bukan dengan ma'rifah tengok mana Allah Ta'ala. Bukan begitu. Memang Allah Ta'ala tak nampak. Dia bukan serupa kita. Bukan ada jirim jisim dia. Kenal Allah Ta'ala tu melalui dzauq, melalui rasa. Betapa dekatnya Allah Ta'ala. Baik. Jadi akan datang insya-Allah dia akan sebut pada kita satu rangkap daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia kata kerana itu Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikmah dia, hikmah ni hikmah yang ke-213.
Kalau tuan-tuan nak balik tengok syarah dia macam mana, hikmah ni, hikmah yang kedua tu 13. Kata Ibnu Athaillah, usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ay yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Itu kata Ibnu Athaillah. Jelas apa pendapat orang sufi ni, tak pernah pun mengatakan Allah Taala ni Allah Taala ni jadi kita jadi Tuhan. Tak pernah. Orang yang betul-betul melalui jalan tasawuf yang benar, dia tak pernah akan mengatakan bahawa kita ni jadi Tuhan. Dia tetap akan mengatakan bahawa kenal Tuhan itu, sampai kepada Tuhan itu dengan makna sampai ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.